Hai, Assalamualaikum. Kali ke-18 challenge, nombor 19, hukum wadiah dan wakalah. Kita buat wadiah dulu. Wadiah ni kalau kita senang dia sebenarnya titipan. Biasa kita menitipkan barang kita kepada seseorang untuk menjaganya kan. So kita baca dia punya definisi dulu. Definisi dia kalau yang Arabik dia ni, al-wadi'atu istilahan hiya al-malul madfu'u ila man yahfazuhu bila 'iwadi. Wadi'ah menurut istilah syarak adalah harta yang diserahkan kepada seseorang yang akan menjaganya tanpa imbalan. Kalau yang satu lagi makna dia, wadi'ah adalah akad kebajikan dengan menjaga harta orang lain tanpa tasarruf. Tasarruf tu kita mengelola harta, tak payah buat apa, just simpan je. Kalau kita contohnya, kalau orang tu nak pergi umrah tu kan, motor dia tu kat rumah tu dia bagi kita jaga. So motor tu kalau dia kata titipan, sebenarnya dia tak perlu buat apa-apa pada motor tu, just letak dalam tempat dan store ke kan. Itu titipan ni. Kalau dia suruh kita start motor tu tiap-tiap hari, tu berubah menjadi wakalah sebab dia ada suruh buat something. Itu yang kejap lagi lah. Contoh lain adalah macam kita nak masuk mall kan, kadang-kadang ada tempat letak beg tu kan, yang kita nak simpan dengan dia tu. Itu pun nama dia titipan juga. Maksudnya macam kita letak barang tu, kita akan dapat barang tu juga yang sama juga, bukan barang yang lain. Macam parking ke kan, semua bentuk titipan lah. Dia mesti barang yang sama, bukan barang yang lain. Contoh lain ialah macam dekat tandas kan, ada kalau ada seorang tu mungkin dia OKU ke kan, dia nak masuk tandas tak boleh bawa beg, mungkin dia bawa luggage ke kan. Itu dia kena bagi kat orang yang ada kat situ lah, tolong jaga kan. Macam kita, kebetulan kita je yang ada kat situ, kita tolong jaga saat kita nak masuk toilet kan. Sebab dah tak ada orang kat situ, kita hukum jadi wajib lah. Wajib untuk kita jagakan beg dia tu sebab dia nak pergi toilet kan. Jadi dia punya hukum 5 wadiah tu ada wajib tadi, ada yang sunnah, ada haram, ada makruh. Kita tengok keadaan kondisi kita. Contohnya kalau kita tak mampu untuk jaga, macam ada orang titip kucing kan, dia nak pergi balik kampung apa, kucing tu kita tak boleh jaga kucing. So anak kita pun dia ni ganas ke buli kucing kan. Habis dia apa ni ada kucing tu baling-balingnya. Jadi itu dah masuk bab haram kita ambil titipan tu sebab kita tak mampu untuk jaga kucing tu sampai tuan dia balik kan. Salah satu jugalah haram. Kalau makruh ni dia ragu-ragu kan, dia macam apa, orang nak titip duit kan. Dia benda ni sekarang tengah tak ada duit kan, tak rasa tak mampu, rasanya ragu-ragulah nak jaga duit, ataupun dalam rumah dia ada ahli yang ada keluarga yang nakal sikit kan, suka ambil duit tu kan. Jadi itu makruh lah untuk dia ambil dia, sebab ni akad tolong-menolong. Akad tolong-menolong ni sebabnya Allah jadikan akad ni sebab dia tahu kita tak mampu nak jaga harta kita sendirian kan. Kita memerlukan juga pertolongan orang lain. Jadi itu sebabnya wadiah ni termasuk dalam akad tolong-menolong. Jadi dia adalah dia punya ni syarat-syarat dan rukun dia sekejap lagi. Dia punya hukum dia boleh jaiz lah. Dalilnya, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Al-Ma'idah ayat 2. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Ini daripada Muslim. Surah Al-Baqarah 283. Jika sebagian kamu diberi amanah, maka hendaklah orang yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Itu daripada Al-Quran lah. Tunaikan amanah kepada orang yang mengamanahtimu, jangan khianat pada orang yang mengkhianatimu. Itu dia punya daripada Abu Daud lah. Contohnya kalau wadiah ni dia kata tak apalah, aku bayar duit lah kan, atau orang yang nak titip tu, kau bayarlah duit, aku nak jaga kau punya motor ni kan. Kalau macam tu dia dah jadi berubah akad dia menjadi ijarah. Ijarah tu kita kena masuk bab ijarah lah, dia punya rukun-rukun dan syarat dia tu dah bertukar lah. Itu kalau dia nak minta duit lah kan, bagi upah ke apa kan. Dia rukun wadiah, dia ada 3 lah biasa. Al-aqidah ni pelaku akad dia yang menitipkan dengan yang dititipkan. Yang menitip tu biasa 3 tu lah kan, berakal, balik dan mukhtar.
Dan tambah lagi syarat dia memiliki kecakapan, keahlian melakukan tasarruf. Dia ada kebolehan lah untuk melakukan tasarruf. Dan satu lagi, pemilik dari sesuatu yang dititipkan tersebut. Dia haruslah daripada pemilik barang tu lah, bukan orang lain punya barang. Okey, itu yang menitipkan kan. Pemilik barang tu al-mudi'. Satu lagi yang diserahkan barang tu, yang tolong jaga tu al-mustauda'. Al-mustauda'nya sama juga, bahkan yang balik muamais ke ataupun muhtar kan, tidak terpaksa. Dan tambahan dia memiliki kecakapan melakukan tasarruf juga. Yang dititipi tu haruslah orang yang jelas. Orang ni harus yang jelas lah, bukan orang kita nak suruh Cik Ali contoh kan, Cik Ali, tapi kita bagi pada anak dia pun yang kecil lagi kan, macam tak jelas siapa. Kena jelas betul-betul orang yang kita nak bagi tu, serah ke dia. Mahalul akad ni al-muda' ataupun panggil al-wadi'ah tu lah. Benda barang objek tu harus berupa sesuatu harta yang jelas dan dapat dikuasakan. Dia jelaslah apa yang kau nak titipkan, duit ke, kucing ke, kambing ke kan. Yang ni harus harta harus harta yang bergerak lah, bukan benda yang tak bergerak. Contoh macam rumah ke, tanah ke, tu tak boleh lah kan. Sesuatu yang boleh bergerak lah. Syirat dia biasa juga 4 tu, muwafiq, satu majlis akad, tidak ada fasil dan saling mendengar. Syarat dia, syarat akidani tu, dia punya pelaku akad tu mestilah tadi kan berakal, balik, rosid tu dia dah pandai lah, bukan safi atau murus. Syarat barang yang dititipkan tadi tu berupa harta sendiri, tidak boleh menitipkan misal benda-benda yang haram lah kan, macam yalah, babi ke, arak ke, something, duit curi ke kan, tak boleh lah. Harta yang bergerak tu, yang bergerak lah, bukan tanah dan rumah macam tu. Syarat ijab kabul tadi, lafaz orang yang nak menitipkan tu kan, dia kena cakap dengan si Bolan lah, saya nak minta tolong berapa lama tempoh dia tu kan. Lepas tu contoh dia nak titipkan barang dia, macam mungkin sesuatu beg dalam tu ada dokumen ke apa kan. So dia kata pada si Fulan ni dia kena mention lah nama, tak tahu memang spesifik orangnya kan, Cik Ali kan. Cik Ali tolong jagakan beg saya ni, saya nak pergi outstation ke dalam masa berapa hari ke benda tu kan. Jadi kalau yang si Fulan tu dia terima tu, dia terima tapi dia tak cakap lah, dia tak ada kabul lah, dia cakap saya terima penitipan ini, tak ada benda tu kan. Dia cuma ambil je lah benda tu, dia tak cakap apa pun. Itu pun dia kira setujulah dari segi apa, walaupun dia tak cakap dengan balas balik saya terima je tu kan. Itu boleh sebab ni akad yang tasarruf yang dia boleh dengan lafaz kinayah lah orang cakap kan. Selagi dia tidak cakap tak boleh, dia tu jelas dia nolak tu, itu kira akad tu batal lah. Kalau dia tolak, akad tu batal. Kalau dia terima tapi tak ada suara dengan gesture dia kan, dengan perbuatan, still kira sah lah. Implikasi wadi'ah adalah menitipkan barang pada orang lain untuk dipelihara dengan wajar. Ia merupakan suatu amanah yang disunahkan bagi orang yang dipercayakan untuk menerima. Jadi tu tolong menolong menyakat kan, tanpa kompensasi lah. Kalau dia bagi upah dia jadi akad dia dah tukar jadi benda lain lah kan. So bila wadi'ah ni barang dia tu dia simpan, contoh dia nak titip duit dah katanya kan, dia kata simpan sat duit ni, tapi dia dalam perjalanan tu duit tu dicuri orang pula. Siapa yang bertanggungjawab untuk atas duit yang hilang tu kan. Kalau dalam bab apa di rukun wadi'ah ni, pemilik duit tu adalah orang yang bertanggungjawab atas kehilangan duit tu lah, bukan orang yang terima, yang tolong jaga tu. Tolong jaga tu sebab dia akad tabarruah kan, dia yang minta tolong kat orang tu. Kita pun bukan salah pegang duit tu, bukan kelalaian dia lah, memang dah nasib dia nak mencuri kan, ataupun apa-apa bencana lah kan, bencana alam ke apa kan, duit tu hilang ke apa kan. Pasal ni risiko ditanggung pada pemilik barang lah, kecuali kalau yang pemilik yang terima yang untuk jaga tu dia lalai macam duit tu dia tak dekat tepi meja sempah ke kan, dia tak, kecuaian dia sendiri lah, bukan sebabkan
bencana kat situ ke apa. Dia sendiri kelalaian tu maknanya dia yang kena tanggung lah. Itu atas kelalaian. Dalam akad wadiah ni tidak ada perpindahan kepemilikan, maknanya barang-barang tu tetap barang pemilik dia, bukan yang menjaga tu pula yang jadi pemilik. So jadi benda yang sama kena pulang balik sebenarnya kan. Benda yang sama, tidak boleh barang ganti barang lain kan. Kalau kita ganti barang lain tu dah akad dia tukar pada akad court dah tu, kita pinjam barang nanti kita pulang balik barang lain tu, akad dah berubah dan dia punya bersih-bersih berubah lah. So, akad ni kedua-dua ni boleh dibatalkan pada beri masa saja, sama ada yang terima tu atau yang menitipkan. Bila-bila dia rasa tak mampu tu dia boleh dibatalkan. Dia kena beritahu lah kan. Ataupun dia kata tiba-tiba setengah jalan dia sakit pula, dia tak mampu pula nak jaga, jadi dia kena dia nak minta mungkin kawan dia yang lain jaga, tapi dia kena minta izin dulu pada pemilik barang tu sebelum dia nak serahkan barang titipan tu pada pula orang lain. Kalau pemilik barang kata okey, baru ni lah baru bagi kat orang lain untuk jaga. Tapi kalau tak okey, mungkin dia minta balik lah kan. Dia tak apalah, aku jaga sendiri ke apa kan, ataupun dia sendiri jaga. Sebab itu adalah kepercayaan kan. Yang dipercaya ni kan kita yang dipercaya, orang lain tu dia tak tahu, dia tak kenal kan. Jadi kena minta izin orang tu dulu. Pihak yang dititipi wadiah tu, hukum asalnya tidak boleh memanfaatkan barang titipan tu. Barang yang dia suruh jaga tu, barang titipan tu, sebenarnya kita tak boleh guna. Kalau dalam wadiah ni kita tak boleh guna. Kalau kita nak guna kan motor, dia titip motor, kita nak guna asal dah, tapi kita kena minta izin lah. Dan juga akad tu bertukar juga, dia bertukar kepada akad ariah. Akad ariah pinjam motor tu akad dia ariah. Jadi akad ariah ni ikut pada rukun dan syarat ariah pula. Kalau rosak siapa yang tanggung? Kalau rosak orang yang pinjam tu lah yang tanggung. Sebab tu dia akad ni berubah, sebab dia punya risiko tu siapa yang tanggung kan. Dia jadi berubah lah. Bukan semua sama je pinjam, tu semua sama je pukul rata, tak boleh. Dia ada spesifik lain. Berubah je cara kelola benda tu, dia akan berubah dia punya akad yang transaksi kat situ lah. Kalau barang yang dia titip tu pula habis kita pakai pula kan, pakai kita makan ke, itu masuk berubah pada akad court pula, pinjam-pinjam. Yang ni kena pulangkan benda yang sama dan kuantiti tu sama. Tak boleh, kalau akad court, kita belajar dalam akad court, dia tak boleh menambah nilai dia kan. Kalau kordin jawatan manfaatan huwa riba kan. Kalau jenis yang habis kita pakai makanan ke duit masuk, tidak boleh lebih kita bayar lebih pula, tak boleh. Jadi dalam perbankan dia punya tabungan ni ada nama dia wadiah tu. Wadiah kalau ikut kat sini, dia punya takrif wadiah tu adalah tanpa imbalan kan. Kita letak duit tu, kita satu tak tanpa imbalan, satu benda yang sama juga yang kita dapat. Contoh kita simpan duit nombor siri dia 123 kan, bila kita minta balik dekat bank, nombor siri yang sama juga 123. Itu sebenarnya wadiah yang betul lah. Kalau kita letak duit 100 tapi kita mesti tak dapat duit yang sama lah, betul kan. Jadi itu bukan, tak tepat lah kalau dekat wadiah kat situ, kat bank tu. Dia jadi court pinjaman. Itu kalau ada yang dekat bank tu yang macam tu, yang tak guna langsung kan, barang kita letak barang tu keluar balik macam tu juga kan, barang kita yang sama juga kan. Itu dalam deposit box SD kan, deposit box. Yang tu betul-betul akad wadiah, deposit box. Kalau duit yang kita letak tabungan wadiah tu bukan wadiah, itu court. Sebab kalau dia cakap wadiah, dia tak boleh guna duit tu. Lepas tu nak bagi yang sama juga kan. Jadi dah lagi dia minta tarif tu. Satu lagi yang dia kata wadiah yad domanah. Kan tadi kita baca tadi rukun dia, syarat dia. Kalau yang tolong jaga tu, dia tak tanggung risiko kan, tak tanggung risiko lah kalau hilang. Kalau kat sini bank ni cakap wadiah yad domanah. Yad domanah tu dia jamin pula kalau hilang ke dalam apa ke, dia jamin pula. Yang ni dah bertentangan lah dengan takrif dia tu. Jadi yang ni tak tepat lah, dia punya nama tabungan tu kan, nama tabungan tu tak tepat lah. Yang tu habis wadiah tu sedikit lah kan. Yang ni wakalah ni
Dia punya definisi dia, al-wakalatu fi syar'i hiya tafwidu syakhsin amrahu ila akhara fi ma yaqbalu niyabata yaf'alahu fi hayati. Wakalah dalam istilah syarak adalah tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Kat situ dia punya takrif tu kita dah faham sikit-sikit lah kan, dia punya tu wakalah ni. Dia sebenarnya seorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Dia sebenarnya urusan tu dia yang kena buat sendiri, tapi dia tak mampu nak buatkan urusan tu, jadi dia wakilkan kepada orang lain. Contoh, kalau dia nak menikahkan anak dia, dia jauh ke kan, atau anak dia pun jauh ke, dia tak dapat datang ke, dia boleh wakilkan kepada wali hakim lah, yang juru nikah yang tolong angkatkan kan. Tu contoh dia lah, benda yang kita buat, sepatut buat kita bagi orang lain yang buat, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya. Sebab pada saat hidupnya, kalau wakalah tu dia cakap pasal nanti tolong jagakan kucing ni kalau dia mati. Bila cakap mati tu bukan lagi wakalah. Bila selepas mati dia akan jadi jatuh pada wasiat. Okey. Wasiat tu kalau masuk harta nanti 1/3 saja ke, itu lain bab lah, bab wasiat lah kan. Wakalah menurut bahasa artinya adalah menyerahkan atau menjaga. Okey, penjelasan tambahan, wakalah tu dalam istilah lain ialah perwakilan ataupun pemberian kuasa kepada si fulan lah. Yang ada kata niyabah tu adalah tindakan seorang merapati posisi orang lain dengan seizin orang lain itu untuk melakukan tasarruf sedemikian rupa hingga akibat-akibat hukum dari tasarruf ini akan beralih kepada orang lain itu. Orang tu yang wakilkan lah, apa-apa saja yang suruh diwakilkan tu, dia sebagai wakil kepada yang mewakilkan kan. Riwayat Jabir bin Abdullah, dia berkata, saya bermaksud keluar ke Khaybar, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, sesungguhnya aku akan keluar ke Khaybar. Rasulullah SAW berkata, datangilah wakilku dan ambillah darinya 15 wasak. Kalau dia minta sesuatu tanda darimu, letakkanlah tanganmu kepada bahu pundaknya. Kalau kaedah fikih dia, setiap tasarruf yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang boleh bagi dia mewakilkan kepada orang lain, atau boleh juga dia mewakili orang lain. Itu yang kita boleh wakilkan. Tapi kalau contoh jawatan, tak boleh lah kita wakilkan kepada orang pula kan. Doktor ke apa ke kan, kita wakilkan orang jadi doktor tak boleh. Kalau something yang disuruh buat tu boleh lah. Macam dia nak kena tolong pergi jumpa orang ni, ambil apa-apa ke, itu boleh. Maka sah akad wakalah ni pada akad jual beli, ijarah, rohan, nikah dan lain-lain. Namun tidak sah akad wakalah pada segala sesuatu yang diharamkan, seperti mengugut riba, beli arak, beli babi, bangkai ke apa-apa, berjudi, itu tak boleh lah. Wakil tu tak boleh. Tidak sah pula akad wakalah pada ibadah mahdah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan, seperti wuduk, puasa, solat, itu tak boleh diwakilkan lah. Tidak sah mewakilkan, mengangkat wakil untuk menjualkan barang yang bukan milik mewakil. Pemilik, bukan pemilik barang kan, kita nak suruh maju jual, tak boleh lah. 4 rukun dan syarat wakalah. 1, mewakil. Mewakil ni orang yang mewakilkan lah, maksudnya pemilik barang. 2, wakil, orang yang mewakili. 3, muwakkal fihi, urusan yang diwakilkan. 4, syarat ijab kabul. Syarat untuk mewakil dan wakil ni mempunyai dia kena, selain daripada yang biasa tu 3 tu, berakal balik, minta tu dia tambah lagi, dia kena ada ahliyah untuk tasarruf lah. Dia kena ada kepandaian cakapan lah untuk mengelola kan. Syarat yang untuk muwakkal fihi, urusan yang diwakilkan, syarat itu ada 2, iaitu urusan itu dapat diwakilkan dalam akad-akad yang jual beli dan barang yang tidak haram, bukan apa ni, ibadah mahdoh tadi yang macam puasa solat tu kan, tu tak boleh lah. Yang tidak ada tasarruf tu tak boleh.
Okey, syarat ijab kabul, pengucapan daripada lafaz daripada muwakil yang menunjukkan keredaan, misalnya ucapan saya wakilkan kepada anda untuk membeli ini. Adapun dari pihak wakil tidak disyaratkan pengucapan dengan lafaz, tapi syaratnya adalah tidak ada penolakan dari wakil. Dia suruh beli, lepas tu dia tak cakap apa, dia ambil je duit tu kan. Maknanya dia terima lah tu kan. Tapi dia tak, kalau dia selagi dia cakap tak boleh atau tak nak tu, dia tak, tu batal lah. Syirat wakalah tidak digantung taklid. Yang ni tidak boleh taklid ni bergantung pada sesuatu yang belum pasti. Contoh dia, tidak sah wakalah mengucapkan kamu menjadi wakilku untuk urusan ini jika si fulan datang dari perjalanan. Dia ada jika buat tu kan. Yang tu tak jelas je ni. Dia bergantung, tak boleh lah, tak sah lagi lah. Implikasi wakalah, tindakan seseorang mendapati posisi orang lain dengan seizin orang lain itu melakukan tasarruf. Sedemikian rupa sehingga akibat hukum dari tasarruf ini akan beralih kepada orang lain itu pada saat mewakilkan muwakil. Jadi ni apa, akibat hukum apa-apa yang dia buat tu, macam wakil tu dia lah, yang jadi wakil kita tu, dia tu adalah kita. Jadi setiap akibat hukum yang dia dah buat apa, maknanya kita yang dia tu bolehlah buat apa yang macam kita harus buat kan. Segala akibat hukum yang lahir dari dalam akad wakalah menjadi hak ataupun tanggungjawab bagi pihak muwakil, bukan bagi pihak wakil. Jadi tadi tu dia boleh buat apa juga, yang transaksi ke apa dia buat wakil gitu tu kan. Macam kita yang buat boleh, tapi tanggungjawabnya kita, bukan pada wakil tu. Tanggungjawab tu kembali pada kita juga. Tanggungjawab ke hak ke, dia akan kembali pada pemilik barang tu lah, yang mewakilkan. Wakil tidak dikenai kerugian dan juga tidak terkena keuntungan. Maksudnya kalau dia beli barang, dia dapat diskaun kan. Benda tu patutnya 100 tapi diskaun 50%, RM50 je lah. Jadi duit tu yang 50 tu milik siapa? Untuk wakil tu milik muwakil. Jadinya dia punya tu, jawapan dia ialah dia tetap milik pada muwakil, bukan milik yang muwakil kita tu. Kerugian tu sama, muwakil yang kena tanggung kerugian. So apa-apa biaya kos-kos pun sama, kena ditanggung oleh muwakil. Tapi sama juga wakil tidak berhak mewakilkan lagi kepada orang lain. Dia jadi wakil, dia wakil semua orang lain jadi wakil. Itu tak boleh lah. Kalau mungkin dia betul-betul tak boleh kan, sebab akibat apa-apa sakit ke apa, dia kena minta izin muwakil dulu sebelum dia nak semua orang lain. Kalau ada izin baru boleh lah. Wakil tidak menjamin kerosakan sesuatu yang diwakilkan kecuali kerana kelalaian atau sengaja dari pihak wakil. Jadilah macam dia bawa kereta kan, kereta pergi ke tempat, tiba-tiba dia bukan dia yang apa lalai, dia bukan dia sebab lalai apa, Allah terjadi lah. Jadi tu kerosakan tu ditanggung oleh muwakil. So dia boleh juga membatalkan wakalah ni bila-bila masa saja. Sama ada yang diwakilkan ataupun yang wakil tu boleh membatalkan lah pada masa-masa yang tak mampu dia dah tak mampu, ataupun jika salah satu orang yang wakil atau mewakil ni mati atau gila, maka akad wakalah menjadi fasakh terbatal. Mampu tu kita minta ada pula kompensasi, ada pula upah. Sebabnya sebenarnya akad wakalah ni akad termasuk tabarru'ah, tolong-menolong. Tapi kalau dia ada nak bagi upah, itu termasuk dia akan tukar kepada akad tijarah, ijarah. Misalnya akad wakalah yang dilakukan dengan ijarah, dia akan bertukar menjadi ijarah. Biasanya dia akan sebut wakalah bil ujrah. Maksudnya kita masuk dalam akad yang lain pula lah, akad ijarah lah. Dia akan rukun dan syarat tu bertukar. Dalil daripada Syekh Wahbah Zuhaili berkata, wakalah sah dengan upah atau tanpa upah.
Nabi SAW dulu pernah mengutus para amirnya untuk menerima zakat dan memberikan kepada mereka upah. Kerana itulah salah satu anak pakcik beliau berkata kepada Nabi, hendaklah anda mengutus kami untuk mengambil zakat, lalu kami menunaikan tugas kami untuk anda sebagaimana yang dilakukan orang lain, dan kami pun memperoleh apa upah sebagaimana yang diperolehi orang lain. Ketentuan tambahan untuk wakalah, recap ni lah. Wakil tidak berhak mewakilkan lagi kepada orang lain pada pekerjaan yang dilakukan kecuali diizinkan atas mewakil. Wakil tidak menjamin kerosakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya kecuali kerana kelalaian atau kesengajaan dari pihak wakil. Nombor 3, pihak wakil atau mewakil berhak memfasah atau membatalkan akad wakalah bila-bila masa saja. Nombor 4, jika salah satunya mati atau gila, maka akad wakalah otomatis menjadi sah. Nombor 5, jika wakalah dilakukan tanpa upah, itu adalah suatu kemakrufan dari pihak wakil. Nombor 6, jika dilakukan dengan upah dinamakan wakalah bil ujrah. Nombor 9, dalam wakalah bil ujrah, hukum wakalahnya mengikuti hukum ijarah secara murni. Put dia tukar dan bertukar akad lah. Okay, itu saja untuk kali ini. Ada rezeki jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.